نستعين على أمور الدنيا والدين صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين أما بعد. Yang saya hormati lagi saya kasihi sahabat dan sahabiat, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyambung perkongsian kita daripada kitab Rahsia Kematian Imam Al-Qurtubi. Kita berhenti pada muka surat 66, betul? Betul ya? Betul tak betul? Muka surat Ya, betul. 66. Betul. 66. Macam mana ni? Sekejap. Saya tak ada. Ada respon. Muka surat 66 betul? Betul. Okey. Kita berhenti kepada muka surat 66, tajuk Su'ul Khatimah. Su'ul Khatimah. Su' ni maksud dia jahat. Su' ni maksudnya tak baik. Kan? Khatimah, pengakhiran. Maknanya Su'ul Khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Maknanya mati yang tidak baik. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zaman at-tawil bi a'mali ahli jannah. Thumma yakhtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli nar. Wa innar rajula la ya'malu zaman at-tawila bi a'mali ahli nar. Thumma yakhtimullahu lahu amalahu bi a'mali ahli jannah." Hadis yang baik ini, seseorang akan melakukan amal soleh seperti amal penghuni syurga dalam masa yang cukup lama. Tetapi kemudian mengakhiri amalnya tersebut dengan amal penghuni neraka. Wa na'udzubillah. Sebaliknya seseorang akan beramal seperti amalnya penghuni neraka pada masa yang cukup lama. Tetapi dia mengakhiri amalnya dengan amal penghuni syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan dalam riwayat yang lain, kita selalu jumpa hadis dalam kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Maknanya ada orang beramal dengan amal ahli syurga. Tapi hujung daripada hidupnya itu dia mendapat buku catatannya pada tangan kiri. Maknanya dia ahli neraka, maka dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang dia beramal hidupnya dalam keadaan amalan ahli neraka, maksudnya pelaku maksiat. Dan hujung hidupnya dia bertaubat. Maka Allah terima taubatnya dan akhirnya dia masuk ke dalam syurga. Sebab itu kita ini, kehidupan kita tidak tahu. Sebab itu saya selalu sebut pesanan untuk diri saya sendiri. Sebab itu jangan kita menilai orang pada zahirnya. Terkadang pelaku maksiat itu bila dia bertaubat, dia lebih hebat daripada orang yang tidak pernah melakukan maksiat. Dan terkadang orang yang melakukan kebaikan itu terkadang wa na'udzubillah. Kalau Allah palingkan hatinya, maka dia itu duduk dalam keadaan apa dia? Melakukan maksiat lebih teruk daripada orang yang melakukan maksiat. Sebab itu kita kena selalu jaga benda ini. Dan Allah mengajar kita dengan satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Sebab itu kan doa ini merupakan Al-Quran. Kita minta, wahai Allah, jangan engkau palingkan. Jangan engkau palingkan, kau cabutkan. La tuzigh qulubana. Engkau cabutkan, palingkan hati kami setelah engkau memberi petunjuk kepada kami. Sebab itu kita minta. Bahkan Nabi mengajar kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Ala dini. Wahai Allah yang membalik-balikkan hati, tetapkan hati kami ya Allah di atas agamamu, di atas ketaatan kepadamu. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita bahawa
kehidupan seseorang itu juga boleh apa? Boleh berpaling dalam keadaan sekiranya kita tidak ikhlas ataupun istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab itu kita bincang dah panjang lumak dah lah kitab yang lalu bahawa orang beriman itu dia takut 3 perkara. Yang pertama melihat malaikat yang datang mencabut nyawa, yang kedua dia takut kepada suasana sakratul maut. Sakratul maut, dan yang ketiga yang paling ditakut juga iaitu su'ul khatimah. Penghujung yang tidak baik yang ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW. Diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad bahawa Rasulullah SAW bersabda, Innal abda la ya'malu amala ahli nari wa innahu min ahli jannah wa ya'malu amala ahli jannati wa innahu min ahli nar wa innamal a'malu bil khawatim wa innamal a'malu bil khawatim. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut seorang hamba akan melakukan amal seperti amal penghuni neraka sedangkan dia merupakan penghuni syurga. Dan seseorang hamba akan beramal seperti layaknya amal penghuni syurga sedangkan dia termasuk penghuni neraka. Oleh demikian, amal seseorang dilihat daripada amal yang penghabisan. Maknanya kita ini dinilai pada penghujung daripada kehidupan kita. Itu dipanggil amal penamat, amal penutup ataupun amal penghabisan. Sebab tu Nabi juga kata pada kita bahawa setiap orang itu dicenderungkan di atas apa yang dia suka lakukan. Dan kita ini akan jadi, wa na'udzubillah, kita ini akan melakukan di hujung daripada nyawa kita perkara yang kita suka buat. Wa na'udzubillah. Sebab itu lazimkan dalam hidup kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Amal-amal soleh yang baik. Mudah-mudahan kita nanti hujung hidup kita penyudah dia yang baik juga. Kerana ia merupakan pilihan di atas amalan-amalan seseorang lalu dipermudahkan oleh Allah. Sebab itu dalam keadaan ini macam mana Ustaz kita nak buat, maka kita istiqamah dengan kerja kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kematian penghujung penutup yang baik insya-Allah. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, su'ul khatimah tidak akan berlaku kepada orang yang benar-benar istiqamah serta mempunyai jiwa yang bersih. Nampak ini jawapan dia. Maknanya orang yang jiwa dia bersih, orang yang istiqamah, insya-Allah dia tak kena dengan su'ul khatimah. Dia tak akan mati dengan mati yang tidak baik. Su'ul khatimah berlaku pada orang yang akalnya rosak serta sentiasa melakukan dosa besar. Sehingga maut datang kepadanya sebelum dia sempat bertaubat. Syaitan akan datang kepadanya ketika dia akan meninggal dunia dan merayu semasa dalam keadaan bingung. Su'ul khatimah juga boleh berlaku kepada orang yang pada mulanya adalah orang yang istiqamah tetapi kemudian berubah dan terpesong daripada sunnah. Daripada apa dia? Daripada kebaikan. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita banyak amalkan doa-doa supaya mati yang baik. Dan sebab itu kan selalu kita sebut Allahumma khtim lana ataupun Allahumma khtim li, kalau seorang-seorang kan. Allahumma khtim li bi husnil khatimah wa la takhtim li bi su'il khatimah. Kalau ramai-ramai kan selalu dibaca di surau di masjid, Allahumma khtimna kami. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Wahai Allah, matikan kami di atas mati yang baik, jangan kau matikan kami di atas mati yang tak baik. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dah ajar dah. Kita kena amal, kita minta apa? Rezeki. Allahumma rzuqni qabla mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Allahumma rzuqni qabla mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah. Saya ulang sekali lagi. Allahumma rzuqni qabla mauti taubatan wa indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'imah.
Wahai Allah, rezekikan kepada aku sebelum mati dapat bertaubat. Inilah mati yang baik. Maknanya dia dapat bertaubat sebelum dia mati. Maknanya bila dia mati dalam keadaan dia bersih, tak berdosa. Yang kedua kita minta, wahai Allah, ketika mati itu dapat pahala mati syahid. Kami minta sungguh. Nak tidur baca, bangun tidur baca, lepas solat bacalah doa tu tadi. Kami minta mati syahid. Dan yang ketiga, lepas daripada mati itu supaya dapat syurga dan juga nikmat-nikmat. Syurga dan nikmat-nikmat. Itu yang kita selalu minta. Jadi maknanya supaya kita ni Allah istiqamahkan. Matinya baik. Perkara tersebut yang dialami oleh iblis, yang dalam satu riwayat dinyatakan bahawa iblis telah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 8,000 tahun. Berapa lama iblis beribadah? 8,000 tahun. Ada tak kita dalam grup ni umur 8,000 tahun? Tak ada. Maknanya iblis sudah beribadah 8,000 tahun. Dalam keadaan apa dia? Seperti yang dialami oleh Bal'am bin Ba'urah yang telah diberi kurnia oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dia sentiasa mengikut hawa nafsunya. Ba'lam ni, antara Ba'lam ni cerita orang yang kuat beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Suratul Hasyr ayat 16. Sikap orang munafik itu samalah seperti sikap syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, dia berkata, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kamu kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sebab itu bila kita nak meninggal, saya dah sebut, syaitan datang dan juga grup dia yang paling hebat sekali, iblis juga datang, iblis sebagai ketua, nak menceritakan bahawa pentingnya menghasut orang nak meninggal itu supaya dia tidak beriman, mati di atas kufur yang menyerupai muka ayahnya, muka ibunya, mengaku bahawa jangan mati atas Islam dan mati di atas kekufuran. Wa na'udzubillah min dzalik. Diwakilkan bahawa di Mesir ada seorang pemuda yang sentiasa pergi ke masjid untuk mengumandangkan azan serta menunaikan solat. Pemuda itu amat taat beribadah. Maknanya pemuda yang kuat beribadah. Pada satu hari seperti biasanya dia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Di bawah menara itu ada seorang rumah orang Nasrani yang telah menjadi penduduk negara Islam. Ketika dia naik ke atas menara tersebut, tiba-tiba dia melihat anak gadis pemilik rumah tersebut sehingga dia tergoda untuk menemuinya. Dia pun tidak jadi melakukan azan dan pergi menuju ke rumah gadis tersebut. Sesampainya di sana, dia masuk ke dalam rumah itu, maka gadis itu berkata kepadanya, apa yang kamu mahu? Pemuda itu menjawab, kamu yang aku mahukan. Gadis itu lalu bertanya lagi, mengapa kamu mahukan aku? Pemuda itu menjawab, kamu telah mencuri hatiku. Gadis itu berkata, aku masih ragu dengan jawapanmu. Pemuda itu lalu berkata, kalau begitu aku akan mengawinimu. Gadis itu lalu berkata, kamu seorang Muslim, sedangkan aku seorang Nasrani. Mana mungkin ayahku mahu mengawinkan aku dengan kamu? Pemuda itu berkata, aku akan bertukar agama menjadi seorang Nasrani. Gadis itu berkata, jika kamu bertujuan demikian, maka lakukanlah. Pemuda itu pun memeluk agama Nasrani, lalu mereka tinggal bersama. Pada satu hari itu juga, pemuda tersebut pergi ke atas rumahnya, kemudian dia jatuh dan meninggal dunia. Padahal dia sudah memeluk agama Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Jadi maknanya ini gambaran yang berlaku di Mesir. Apabila seorang laki-laki yang baik, pemuda yang baik, selalu pergi masjid, selalu azan dekat masjid. Namun Allah ujinya dekat hujung hidupnya dengan seorang wanita. Lalu bergoncanglah imannya. Lalu dia akhirnya menukar agamanya untuk kerana apa? Cintanya kepada seorang Nasrani, Kristian. Apabila tukar agama, akhirnya dia meninggal dan meninggal dunia di atas agama barunya. Wa na'udzubillah. Begitulah dah hebatnya
ujian bagi seseorang. Sebab tu wa na'udzubillah kan, saya selalu pesan dan saya selalu baca doa wa na'udzubillah kan, doa yang diajarkan oleh Imam Fudail bin Iyad kan, seorang wali Allah, seorang ulama hebat. Dan di antara doanya dia mengajar kepada kita cantik, Allahumma la tabluni fa innaka in balautani fadahta astarani wahtakta astarani wa'azabtani. Wahai Allah, jangan engkau uji aku. Wahai Allah, jangan engkau uji aku. Kalau engkau uji aku, ya Allah, engkau akan buka kelemahan aku. Dan engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan aku. Dan akhirnya nanti engkau nampak aib aku, kelemahan aku. Dan akhirnya nanti engkau akan azab aku. Perkataan Allahumma la tabluni. Ini doa dia. Memanglah Allah mengajar kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah dia tidak akan memberikan satu taklifan, ujian, melainkan dengan apa yang mampu kita pikul. Tetapi kita takut kita tergelincir. Bila Allah uji itu memang dah layak bagi kita. Tetapi untuk berjaya dalam ujian, mungkin takut kita tergelincir. Sebab tu jangan minta kita diuji. Jangan minta supaya ya Allah ujilah aku, jangan. Ya Allah, siksa engkau, berilah kepada aku ujian-ujian. Kerana apa? Kerana aku nak membuktikan iman aku, jangan. Kerana apa? Kerana tak semua orang mampu menghadapi ujian Allah. Dalam keadaan bila ujian Allah datang itu, kita tak tahu apakah kesudahan hidup kita. Maka sifat rendah diri kita, dalam keadaan kita memohon, Allah jaga kita. Na'udzubillah kan. Ujian kan banyak. Orang susah, Allah uji dengan senang. Orang senang, Allah uji dengan susah. Kalau orang tu kuat satu ujian, dia mari ujian lain. Orang tak boleh pergi dengan duit, dia pergi dengan perempuan. Tak boleh dengan perempuan, dia mari dengan pangkat. Tak boleh dia mari pangkat, dia mari dengan harta. Kadang-kadang harta tak mari, tak masuk. Perempuan tak boleh nak masuk daripada dia. Akhir dia pergi kepada benda lain. Dia pergi kepada isteri, kepada anak. Kadang-kadang suami kuat, Allah uji pada isterinya. Kadang suami kuat, isteri kuat, Allah uji anaknya. Ya Allah, Ya Rabbi. Maknanya cara dia masuk tu pelbagai. Maka kita takut kita gagal dengan ujian. Sebab itu kita belajar ni. Tujuan mengingatkan kita, termasuklah diri saya sendiri. Maknanya bila kita tengok diri kita, kita faham. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Salim daripada Abdullah. Dia berkata Nabi sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata-kata demi Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub, maksudnya adalah mengubah hati seseorang dengan segera yang melebihi kelajuan angin, seperti mengubah perasaan suka pada benci, perasaan mahu kepada tidak mahu. Sebab hati manusia itu berubahnya sangatlah pantas. Digambarkan seperti angin. Tak boleh dibaca. Kejap sejuk, kejap panas, kejap suka, kejap sayang, kejap benci, kejap rindu, kejap menyampah dan sebagainya. Sebab itu, dalam hidup kena ada reserve sikit. Kita sayang pada seseorang, esok dia jadi musuh kita. Kita benci kepada seseorang yang amat-amat sangat, esok dia jadi kekasih kita. Sebab itu, dalam hidup ini menjadi orang yang berpada-pada. Supaya hidup kita itu, apa dia? Hidup kita itu mudah nak diuruskan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari daripada Salim, daripada Abdullah, dia berkata, Nabi sering sekali bersumpah dengan menggunakan kata-kata demi Allah tadi, yang membolak-bolakkan hati. Maknanya hati itulah laju seperti angin, cara dia bertukar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahullu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang yang beriman, sahutlah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu daripada sesuatu yang kamu
yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah membataskan antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada dialah akan dihimpunkan. Maknanya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang membolak-balikkan hati. Lalu kita mohon kepada Allah di samping kita istiqamah, kita kekal dengan amal-amal yang baik, kita sentiasa meningkatkan kefahaman kita, ilmu kita supaya dia jadi kukuh. Sebab tu ilmu tu bila ada dia kuat. Batu orang bila banyak ilmu dia, insya-Allah dia lebih kuat daripada orang yang tak ada ilmu. Allah sebut la yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Dan Allah kata tidak akan sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Sebab tu bila orang yang tahu dia ada ilmu, pegangan dia kuat. Sebab tu setengah ulama tidak menerima orang yang i'tikad dia taklid. Maknanya dia mengikut-ngikut saja tanpa ilmu. Sebab tu orang yang mengikut dengan ilmu dia kuat. Orang yang mengikut tanpa ilmu, maka orang tu dipanggil taklid. Menurut para mujahid, maksud ayat tersebut adalah memisahkan seseorang dengan fikirannya sehingga dia tidak sedar dengan perbuatannya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara tersebut dalam firman-Nya, Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Surah Qaf ayat 37. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Masuk perkataan hati dalam ayat tersebut ialah fikiran. Fikiran. Menurut At-Tabari, perkara tersebut merupakan berita yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala setiap hamba dan dia maha berkuasa untuk membatasi seseorang dengan hatinya sehingga seorang tidak mengetahui apa pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kita nak sebut di sini supaya ayat-ayat ini memberitahu pada kita supaya kita ni kuat bergantung kepada Allah. Di samping kekuatan ilmu, kekuatan iman, istiqamah, taat kita, sebenarnya hakikatnya menyebabkan kita ini jadi kuat tak kuat ialah Allah. Itu dia. Sebab Allah yang mengawal hati-hati manusia. Lalu kalau Allah yang mengawal, maka kita banyak kuat berpaut padanya, maka kita akan jadi kuat insya-Allah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali mengucapkan kalimah, wahai yang maha membolak-balikkan hati, berilah ketetapan dalam hatiku agar sentiasa taat padamu. Ini dia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik, ala dini, ala ta'atik wa ala dini. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi Allah membolak-balikkan hati bukan sebab dia zalim, tidak. Itu kena faham, na'udzubillah. Nak ceritanya Allah membolak-balikkan hati seseorang kerana keinginan seseorang itu yang memilih jalan untuk hatinya diterbalikkan oleh Allah. Sebab tu kita tengok dalam Quran kan banyak ayat-ayat. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang kafir. Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang fasik. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maknanya apa? Allah tidak memberi petunjuk pada orang yang zalim. Sebab apa Allah tak beri dia petunjuk? Sebab dia kufur, sebab dia fasik, sebab dia zalim dan lain-lain. Maknanya bukan Allah zalim sebabkan orang baik-baik, tiba-tiba Allah palingkan hati dia, jangan kata gitu pula. Dan insya-Allah orang yang baik Allah tak akan balikkan hati dia. Jaga tu. Melainkan ada benda-benda yang menyebabkan Allah palingkan hati dia. Sebab tu hari ni hari Jumaat kan, kita baca surah Al-Kahfi kan, kita jumpa tak ayat faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa memilih jalan keimanan, maka Allah akan beri dia jalan keimanan. Barang siapa memilih jalan kekufuran, maka Allah akan jadikan dia dapat jalan kekufuran. Tapi siapa yang pilih? Kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Dan Allah telah berikan, Allah ilhamkan pada hati kita, hati nurani kita, yang mana pemikiran kita dengan keadaan ada petunjuk, ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas, ada ilmu, ada ulama yang membimbing kita jalan kebaikan, ketakwaan. Tapi dia memilih jalan yang fajir. Maka itu bukan sebab Allah yang palingkan. Sebab tu faham betul benda ni. Jangan salahkan, Allah dah pilih saya jahat, Ustaz jahatlah saya. Jangan. Allah dah pilih saya, Ustaz. Hakikat dia, Ustaz nampak saya mencuri. Hakikat bukan saya, Ustaz. Allah yang mencuri. Allah pula yang salah. Mustahil. Mustahil pada Allah melakukan perkara yang tidak baik, yang zalim. Tak boleh. Mustahil bagi Allah. Para ulama berkata, jika wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sentiasa mengucapkan kata-kata ini ketika aku berdoa, adakah kamu sentiasa dalam keadaan takut wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, hati seorang hamba berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala, yang maha berkuasa, sehingga jika dia mahu membalikkan hati seorang hamba, maka dia pasti dengan mudah melakukannya. Makanya hati kita ini berada pada perancangan Allah. Kalau Allah tengok kita ini dalam keadaan tu tadi, yang zalim, yang fasik, yang kafir, yang kufur, maka dia akan palingkan. Lalu dalam keadaan orang yang baik, Allah jagalah. Jangan pula kita jadi pening. Sayyidina Uthman bin Affan berkata, jauhi minuman keras kerana dia merupakan punca semua kejahatan. Maknanya arak itu umul khaba'is. Ada seorang pemuda yang taat beribadah, lalu dia dipujuk oleh seorang wanita agar mahu pergi memenuhi undangan wanita itu untuk menjadi saksi pada syahadah yang akan diucapkannya. Wanita itu mengutus seorang hamba wanita untuk menyampaikan undangan tersebut. Setelah sampai di tempat pemuda itu, hamba tersebut menyampaikan pesanan tuannya. Dia berkata, tuan kami mengundangmu untuk menjadi saksi pada syahadah yang akan diucapkannya. Ini cerita Sayyidina Osman. Lalu pemuda itu pun pergi memenuhi undangan wanita itu. Setelah sampai pemuda itu masuk ke dalam rumah, setiap kali pemuda itu melalui sebuah pintu, hamba itu akan menutup pintu itu kembali, sehingga akhirnya pemuda ini sampai pada setempat yang ada seorang wanita cantik dengan budak kecil dan beberapa gelas minuman keras di sebelahnya. Wanita itu lalu berkata, tujuanku mengundangmu ke sini bukan untuk menjadi saksi untuk mengucapkan syahadat, tetapi agar kamu tunduk kepadaku. Jika kamu tidak mahu melakukan ini, maksudnya zina, maka kamu perlu membunuh budak kecil ini. Jika kamu tidak mahu melakukan ini, maka kamu perlu meminum minuman keras. Pilihlah salah satu di antara ketiga pilihan ini. Jadi, Sayyidina Uthman menceritakan kisah pemuda yang diundang. Inilah saya kata tadi, fitnah tu tadi. Fitnah tu tadi. Fitnah perempuan. Yang Nabi sebut, ittaqun dunya wa taqun nisa. Maknanya takutlah kamu pada dunia dan takutlah kamu kepada fitnah perempuan. Dalam keadaan fitnah itu cukup besar. Lalu disebutkan oleh Sayyidina Uthman bagaimana laki-laki pemuda ini digambarkan pemuda yang baik. Datang seorang pembantu kepada seorang perempuan yang cantik, nak mengumpan dia dengan cara apa? Beritahu dia bohongnya. Dia kata, tuan aku ni dia nak peluk Islam. Jadi pemuda ni datang. Sebab itu kita ni bukan boleh sembrono datang ke rumah orang. Tapi tengok cara dia datang. Seorang pula tu. Kalau betul lah dia nak bersyahadah, kenapa pula dalam keadaan yang menyorok-nyorok? Dalam keadaan itu perkara yang dicurigakan. Cuma bila dia pergi rumah perempuan ini, perempuan dia pasang perangkap. Maknanya ada budak kecil, ada arak ataupun berzina dengan perempuan tersebut. Pilih satu di antara tiga. Dia dah kena kepung dah. Tengok pemuda itu lalu memilih untuk meminum arak, meminum khamar. Setelah dia meminumkan satu gelas minuman keras, dia berkata, tambahkan lagi minuman itu untukku. Pemuda itu terus meminum minuman keras sehingga tanpa disedari, dia tunduk kepada wanita itu dengan melakukan perbuatan zina.
Setelah itu dia pun membunuh budak kecil itu. Oleh sebab itu jauhilah minuman keras, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan di dalam diri seseorang itu iman dan kebiasaan minuman keras sekaligus. Kan? Jadi dalam keadaan itu pemuda tu dia cubalah. Sebab tu banyak berlaku di zaman kita. Anak-anak kita, wa na'udzubillah, cucu-cucu kita minta jauh daripada fitnah-fitnah ini. Ada yang mengadu ramai. Kata dia, Ustaz, anak saya baik, tak campur, tak ada clubbing, tak ada orang kata campur bukan-bukan, tak pernah kawan dengan laki-laki. Yang ini tidak menjamin bahawa anak kita akan selamat. Sebab tu pentingnya undang-undang, pentingnya doa, pentingnya penjagaan. Kan? Jadi yang kes-kes yang berlaku dengan sebab berjumpa di media sosial. Dia berchatting kan, akhirnya jumpa. Laki-laki pakai nama jejaka terluka. Kan, lepas tu perempuan pula pakai nama nickname mawar kesepian. Jadi jumpa, bila jumpa kan, laki-laki ni punya jahat nak sebutnya, dia ambil air mineral kan, sahabat-sahabat yang putih tu mineral, belum buka botol dia tu, belum buka lagi seal dia. Jadi dia dah standby dah. Cuma air dalam tu dia dah masukkan ubat tidur. Ubat tidur. Jadi perempuan ni baik, pelajar universiti, pelajar fakulti Islam. Konon-kononnya lah nak berdakwah. Sebab tu nak berdakwah ni bukan mudah. Kan? Hakikat dia susah. Tapi perlulah jaga. Baik laki-laki, baik perempuan. Masuk ke rumah perempuan baik, masuk ke rumah laki-laki baik. Sebab tu Islam ni dia panjang akal Islam. Kan? Jadi dia ada adab-adab dan juga syarat-syarat, ada hukum-hukum. Kan? Apa hukum beri salam, orang tak jawab. Apa hukum pergi rumah orang tak buka pintu. Kan? Bagi salam 3 kali salam tak jawab, baliklah. Ini pergi masuk rumah orang, pergi tengok tingkap orang, pergi tengok pintu rumah orang. Dalam rumah tu kan ada manusia, ada orang. Kan? Mana tahu orang tu buka aurat, orang tu tengah tidur, orang tu ada masalah. Kita ni benda-benda tak jaga. Kan? Macam ikhtilat kan. Ikhtilat laki-laki perempuan sebab ada nafsu. Bila ada nafsu itu, kena ingat bila mari syaitan, wa na'udzubillah, dia akan masuk dalam hal-hal yang lain. Jadi apa yang terjadi dah terjadi. Lalu perempuan tu bila dia jumpa dah lama berchatting, nafsu pun dah naik, syaitan pun dah bagi semangat, datanglah semangat Pak Punam dia. Pergilah berjumpa dating. First date tu, perempuan ni dia tak minum lah. Ketakut laki-laki ni apa? Laki-laki ni mandram dia ke sihir ke dan sebagainya. Tapi laki-laki dah standby lah air itu tadi saya sebut. Air mineral. Dalam keadaan mineral tu tak buka. Jadi perempuan ni yakin bahawa laki-laki ni baik. Dia pun minum, dia pingsan. Jadi laki-laki ni rogol dia akhirnya mengandung. Kan? Jadi mana sahabat-sahabat? Inilah benda-benda yang disebutkan dalam Islam. Kenapalah arak itu Nabi panggil Ummul Khaba'is. Dia tak panggil Abul Khaba'is. Arak ni Nabi panggil ibu kepada kejahatan. Dia tak kata Abul Khaba'is. Sebab ibu yang mengandung dan melahirkan anak. Tapi kalau laki-laki dia tak melahirkan anak. Cuba tengok. Daripada dia tadi, apa dia? Dia pilih minum arak, konon-kononnya antara jenayah yang tidak berbahaya. Lepas dia minum, dia berzina, lepas zina dia bunuh. Dia berjangkit-jangkit. Sebab tu dalam Islam, menjaga akal ini satu benda yang menjadi kemestian dalam agama. Yang dipanggil maqasid syariah. Menjaga akal fikiran itu merupakan antara objektif matlamat agama. Sebab itu kita kena tengok macam mana yang berlaku pada laki-laki ini. Lepas dia minum, dia berzina. Lepas berzina, dia membunuh. Inilah gambaran yang digambarkan. Diriwayatkan daripada bahawa ada seorang tawanan yang beragama Islam yang hafal Al-Quran. Dan dia ditugaskan untuk membantu 2 orang rahib. Kedua orang rahib itu banyak menghafal ayat Al-Quran daripada tawanan Muslim itu.
Sehingga akhirnya kedua rahib itu memeluk Islam. Sedangkan tawanan Islam itu bertukar agama menjadi Nasrani. Dikatakan kepada tawanan Islam itu, kembalilah kamu kepada agamamu kerana kami tidak memerlukan lagi orang yang tidak dapat memelihara agamanya. Tawanan itu berkata, aku tidak akan kembali kepadanya selama-lamanya. Pemuda itu lalu dibunuh. Jadi dalam hal ini, jadi maknanya ada tawanan, dia orang Islam, dia agama Islam dan dia hafal Quran. Dan dia ditugaskan membantu. Dan dia di tawanan, dia ditugaskan untuk membantu dua orang rahib. Dua orang pendeta ataupun paderi. Jadi bila sebab dia ni hafal Quran dan dia berkawan dengan paderi, lama-lama paderi pula tertarik dengan Al-Quran dia. Dan dia ni pula akhirnya bertukar menjadi Kristian. Menjadi agama bertukar menjadi Nasrani. Kerana nak menyelamatkan dirinya. Sehinggalah orang yang menangkap dia, musuh yang menangkap dia, melihat dia sudah tidak ada kualiti. Kerana apa? Dia sanggup bertukar agamanya. Sedangkan dalam keadaan dia asalnya menghafaz Al-Quran. Jadi tak pasal-pasal paderi tadi yang berkawan dengan dia memeluk Islam dan dia pula yang hafal Quran dibunuh dan mati di dalam Kristianiti. Dia menjadi orang Kristian. Wa na'udzubillahi min zalik, di hujung dari kehidupan kita. Kita takut kan sahabat-sahabat, di hujung daripada hidup kita nanti, Allahu Akbar, kalau kita duduk seorang-seorang, takut kita. Takut apa? Takut Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kita husnul khatimah. Tapi saya selalu sebut pada sahabat-sahabat, benalah perasaan-perasaan yang baik supaya Allah berada di atas sangkaan baik kita terhadapnya. Bahawa la yamutanna ahadukum. Saya dah sebut hadis tersebut, bahawa janganlah kamu mati sehinggalah kamu bersangka baik kepada Allah. Jangan mati sehinggalah kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Maknanya kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan bahawa para nabi bertanya kepada malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia agar mereka bersiap sedia menerima kedatanganmu? Malaikat maut menjawab, ya, aku telah memberi peringatan kepada manusia dengan mengirim utusan yang amat banyak. Di antaranya tenaga yang sudah menjadi lemah penyakit, uban yang mulai tumbuh, usia yang sudah tua, serta berubahnya pendengaran dan penglihatan. Apabila orang itu belumlah juga bertaubat, padahal aku telah mengirim utusan yang banyak kepadanya, maka ketika aku akan mencabut nyawanya, akan aku katakan kepadanya, bukankah aku telah mengirimkan kepadamu setelah datang para utusan Rasul dan memberikan peringatan kepadamu setelah datang pemberi peringatan. Aku adalah utusan dan pemberi peringatan yang terakhir. Diceritakan bahawa Nabi Muhammad SAW bertanya pada malaikat maut, adakah kamu mempunyai utusan yang memberi peringatan kepada manusia? Hakikat dia begini, Allah beri kita peringatan petang ni. Kita tengok diri kita dalam keadaan segala-gala yang kita ada. Allah beri tanda yang banyak bahawa kita akan mati. Kita tengok rambut kita dah beruban. Kita tengok kening kita beruban. Kita tengok janggut kita beruban, misai beruban. Kita tengok pemandangan kita kabur. Pendengaran kita sudah mula kurang. Maka itu semua peringatan. Maknanya peringatan daripada Allah yang disebutkan oleh malaikat maut itu tadi. Dalam keadaan supaya kita bersiap sedia. Selagi matahari tetap terbit dan terbenam, malaikat maut sentiasa menyeru, wahai orang yang berusia 40 tahun. 40 tahun, saya kena ni. Saya dah lebih 40 tahun ni. Kan? Wahai manusia berusia 40 tahun, ini saatnya bagi kamu semua untuk mengumpul bekalan sebanyak-banyaknya. Kerana fikiran serta kekuatanmu masih kuat. Wahai orang yang telah berusia 50 tahun, waktu menuai telah dekat. Wahai orang yang berusia 60 tahun, kamu telah lupa dengan siksaan dan tidak mengendahkan panggilan. Maka tidak seorang pun yang akan menjadi penolongmu. Maka umur kita diberikan 40 tahun, kita supaya beringat. 50 tahun supaya beringat.
60 tahun kan, so beringat. Kan? Tapi ada istilah lagi tua lagi gatal ada. Tua-tua ke keladi. Lagi tua lagi menjadi. Wa na'udzubillah min dzalik. Kan? Sebab tu kadang lagi tua kan, tak ingat muda. Sebab tu bila dah kita disunatkan ada tongkat, pakai tongkat. Walaupun kadang kita bukan sebab sakit, gagah. Sebenarnya tongkat itu menunjukkan sebagai satu signal. Kita dah berkaki 3. Maknanya janganlah kita ni duk buat benda-benda maksiat. Lagi tua, lagi pakai seluar jean, pakai seluar ketat, pakai baju sado, pakai t-shirt ketat. Nak cerita yang laki-laki ni saya cerita. Bukan perempuan. Nak sebutnya apa? Kadang-kadang ada orang macam tu. Bila dalam keadaan penampilan macam tu, maka jauhlah kita nak ingat mati. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi ma tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Wadzuku fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak ke dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Nescaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mahu berfikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Surah Fatir ayat 37. Jadi antara permintaan ahli neraka, di sana ada, dalam Quran ada beberapa tempat yang mana ahli neraka ni dia membuat permintaan kepada Allah. Antaranya inilah ayat ni. Dia minta apa? Keluarkan daripada neraka. Dia berdoa ni lepas keluar ni. Doa ni lepas masuknya duduk dalam neraka dah. Dia minta pertama dikeluarkan untuk melakukan amal yang saleh yang mereka pernah tinggalkan. Adakah Allah keluarkan? Tidak. Maknanya dia minta tetapi Allah tak layan. Begitu keadaan dia. Ada beberapa permintaan. Dia minta keluar, dia minta jalan keluar, dia minta apa lagi? Allahumma salli Muhammad. Dia minta beramal dengan amal yang soleh. Apa lagi dia minta? Dia minta diberikan peluang untuk dia menebus kesalahan dia. Dan beberapa lagi permintaan. Tapi permintaan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini ditulis oleh Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi dalam Rawdah Al-Mushtaq wa Tariqa ila al-Malakil Khaliq. Khalaq. Ila malakin khalaq. Taman para perindu dan jalan menuju Raja yang Maha Pencipta. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanatan." 60 sanatan. Allah memberikan uzur kemudahan kepada seseorang dengan menangguhkan ajalnya sehingga berusia 60 tahun. Sebab itu Allah bagi pada kita kadang-kadang dilanjutkan usia kita dengan alasan tujuan supaya kita sedar dan bersiap sedia. Sebab itu bukan maksud orang itu bila panjang umurnya maka dia orang yang baik. Orang yang baik ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Ada orang pendek umurnya, baik amalannya. Ada orang pendek umurnya, tak baik amalannya. Ada orang panjang umurnya dan juga tak baik amalannya. Sebab itu kadang-kadang saya nak sebut bahawa betapa nyawa ataupun usia itu merupakan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita panggil hidup yang berkat. Kadang-kadang umurnya pendek tapi amalan dia banyak. Sebab itu dengan hidupnya pendek dia banyak puasa, dia banyak sedekah. Ini cerita yang sunat-sunat ni. Yang wajib tu dah memang dah orang Islam. Yang sunat-sunat.
dia banyak sedekah, dia banyak zikir. Macam hari Jumaat ni kan. Cuba buat hari Jumaat ni. Make sure setiap Jumaat kita dapat berselawat sebanyak 1000 kali. 1000 kali. Kan? Lepas ni buat macam mana? Pergi, kalau tak tahu, suruh anak buat. Kalau anak tak buat, suruh cucu buat. Masuk kat Shopee, cari tasbih. Cari tasbih, dipanggil tasbih 1000. Ada tasbih, jumlah dia 1000. Ada jual dalam Shopee. 1000 biji. 1000 biji. Dalam Shopee. 1000 biji. Saya nak, kita nak buat sama-sama ni. Kan? Jadi, kita ada dalam tu tasbih 1000 biji. Jadi, belilah. Beli. Jadi, cuma buat 4 kali. Berapa? Sebulan. Kalau 4 Jumaat. Ada 4 kali. Kalau Jumaat tu ada 5, buatlah 5. Dan setiap minggu, hari Jumaat, 1000 kali selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau tak nak buat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, buat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tapi sebaik-baiknya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat 1000 kali. Nanti dah biasa buat tiap-tiap hari 1000. Maknanya apa sahabat-sahabat? Benda ni senang tak? Senang. Dan siapa yang mati, dia dapat selawat hari tu 1000, insya-Allah dia tak akan mati melainkan ditunjukkan oleh Allah akan tempatnya di syurga. Di syurga. Senang tak? Senang. Kenapa tak buat? Kerana tak ada keinginan. Tak ada keinginan. Sebab tu kita ni ibadah, kita kena disiplinkan diri, kita mencari ruang. Mencari ruang. Sebab tu tak kira lah ustaz tak ustaz. Dia perlukan masa, dia perlukan tempat, dia perlukan waktu tertentu untuk dia beribadah. Kan? Sebab tu saya kan, itu yang saya kata saya buat pondok. Buat pondok ni antaranya bukan untuk orang, untuk saya sebenarnya. Saya perlukan suasana yang tenang, damai, tak serabut, masa-masa yang berkat untuk kita sama-sama membina suasana ibadah. Kan? Jadi kita dapat qiyam, kita dapat kuliah, dapat solat berjemaah, baca Quran, ada kitab-kitab, kita ada sedekah, kita ada anak-anak tahfiz yang kita sayang, kita kasih, kita bantu dia, dia bantu kita support dia, dia doakan kita, dia ingat kita sampai ke syurga. Maksud saya ialah kita setiap orang ini kena ada pemikiran begitu. Sebab apa? Sebab kita perlukan untuk masa mati kita. Jangan fikir hidup. Hidup ni bukan kita nak cerita nak makan mi bandung lepas ni. Tapi kita nak cerita ialah kita nak cerita bagaimana kita mati besok. Jadi kita perlukan talian hayat yang boleh membantu kita. Jadi kita perlukan diri kita lah. Sebab itu benda-benda yang sunat itulah yang kita nak banyakkan. Dan benda yang sunat-sunat inilah yang mendekatkan diri kita takarub kepada Allah. Adapun benda-benda wajib, solat hak wajib, puasa hak wajib, itu benda yang common sense, yang biasa. Kan orang-orang Muslim biasa buat. Tapi orang beriman, dia kena ada amal-amal yang lain. Sebab tu saya kata, orang yang walaupun umur dia pendek, kenapa dia dapat buat banyak? Sebab berkat. Berkat tak berkat ni Allah permudahkan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang tu hebat ilmu dia. Orang tu banyak hafalan Quran dia. Orang tu banyak zikir dia. Orang tu banyak baca Quran dia. Orang tu banyak sedekah dia. Kadang tu miskin. Saya jumpa ramai orang miskin. Tapi bab sedekah dia nombor 1. Untuk diri sendiri dia bakhil. Untuk orang tak berkira-kira. Untuk Islam tak berkira-kira. Ambil lah. Dia tak nak je. Untuk Islam dia orang pertama pergi ke depan. Dia macam Rasulullah SAW. Tapi untuk diri sendiri, dia sangat bakhil. Maksudnya dia bakhilkan untuk diri dia sendiri, tapi diboroskan untuk Islam. Supaya apa? Dia punya mati nanti cantik. Ini yang kita nak sebut bahawa kita nak praktikal. Jadi hari ni hari Jumaat kan? InsyaAllah panjang umur kita jumpa Jumaat lagi satu. Maknanya Jumaat ni, hari ni bila maghrib nanti habislah Jumaat.
Jadi maknanya apa yang saya cadangkan tadi, cari tasbih 1,000. Kenapa 1,000? Tapi dia panjang lah. 1,000 biji, maknanya tak payah kita. Tapi kalau tak nak panjang-panjang, kan ada tasbih yang tekan tu, digital tu kan. Tik, tik, tik. Banyak lagi. Tik, tik. Tak habis lagi. Tik, tik tak habis lagi. Dah tidur. Kan? Tapi kalau kita sebenarnya apa pun tak kisahlah. Tetapi kena ada disiplin. Maknanya hari Jumaat dia minggu depan teringat. Oh tak, aku kena selawat hari ni. Kalau 1,000, bagilah. Bagi. Kan? Kalau sembahyang tu 5 kali, bagilah. 1,000, maknanya setiap lepas solat 200. 200 kali 5, dapatlah 1,000. Kan? Tapi kalau dah biasa, kita tak terasa pun 1,000 tu dekat tangan. Kita duduk-duduk saja, kurangkan membawang, kurangkan mengumpat, kita banyakkan ibadah. Lebih-lebih bulan Rajab, mari pula Syaban, mari pula Ramadan. Lepas Ramadan, dah jadi tiap-tiap hari Ramadan. Tiap-tiap hari Ramadan. Rasa Ramadan tiap-tiap hari, lalu kita akan menjadi orang yang sentiasa duduk dalam keadaan disiplin beribadah. Dan nanti ni lah kita cerita. Husnul khatimah. Mati yang baik, insya-Allah. Dapat pahala, mati yang baik. Boleh dah? Kita berhenti kat situ, boleh tak? Masa pun dah time saya minta maaf terkejar-kejar tadi. Saya baru sampai daripada Damansara. Tadi ada tazkirah Jumaat kat sana. Kebetulan hari ni Puan Zuli beritahu, boleh tak Ustaz? Saya rasa cuba macam boleh je. Tu yang ada kuliah saya hari ni. Sepatutnya Ustazah Zai kan. Tapi dia tak dapat hadir. Maka saya pun masuk. Jadi insya-Allah ada masa kita jumpa lagi. Saya pun ada masalah ni tak macam mana. Saya pun tak boleh dengar sahabat-sahabat jadi mengajar pun rasa macam bela-bela je hari ni. Boleh dah? InsyaAllah. Jadi siapa-siapa yang nak menyumbang untuk madrasah tu, dia alu-alukan lah. Siapa nak ziarah, ada sahabat daripada Taman Mata nak ziarah, silakan. Tak jauh pun, 1 jam je, 99 km. Ikut highway kan, straight sampai Tol Behrang, masuk je, daripada tol tu ke tempat madrasah 7 minit saja. 7, bukan 7 jam, 7 minit saja. Sebab ada sahabat-sahabat yang telah datang melihat sendiri apa yang telah kita laburkan, kita infak, kita wakaf, dah saya tanamkan di atas tanah yang berkat. Pagi tadi saya duduk seorang-seorang lepas subuh, menangis saya tengok tanah tu. Tempat tu sejuk. Bila pagi berkabut. Dalam keadaan keliling tu hutan, hijau, dingin, segar. Jadi saya tengok tanah tu saya menangis. Nak sebutnya apa? Saya ingat orang-orang yang infak ada yang telah meninggal dunia. Dan dia sekarang ini sudah berseronok di alam barzakh. Saya duduk fikir diri saya kata aku ni terkontang-kanting lagi dekat dunia yang penuh dengan kehinaan ini. Bilalah aku nak mengikut mereka dan berbahagia seperti mereka. Seronok orang-orang yang beriman. Mati membawa amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ni selagi hidup, kumpullah bekalan yang terbaik untuk kita bawa ke sana. Satu harapan saya sahabat-sahabat, supaya kita semua dapat berhimpun, berkampung dekat syurga Allah nanti. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik daripada Allah, sekadar kelemahan datang pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.